lebih cepat development dan growth anda. Dengan apa ilmu, teknik, skill, fundamental dan segala apa yang saya tahu dalam dunia kripto, saya akan kongsikan secara terperinci, step by step, peringkat by peringkat kepada member 6 Digit Club. Bermula daripada kosong dalam kripto dan akhirnya menjadi jutawan dalam kripto. Namun untuk menjadi jutawan dalam kripto bukannya mengambil masa setahun 2 tahun. Ini bukan skim cepat kaya. Ia akan mengambil masa dalam 5-6 tahun. Bergantung kepada skill, ilmu dan praktis yang anda telah lakukan. Dan 6 Digit Club ini amat menitik beratkan tentang ilmu dan amal. Dengan ilmu yang dikongsikan dalam setiap kelas mingguan, ahli-ahli 6 Digit Club akan aplikasikan segala ilmu yang telah dipelajari dan membina skill mereka daripada semasa ke semasa. Daripada fundamental, low risk kepada high risk, namun high reward. Kita dah susun risiko-risiko tertentu supaya ahli 6 Digit Club boleh mencapai kejayaan dengan mudah dan tersusun. Bukan itu sahaja, dalam 6 Digit Club kita ada WhatsApp group di mana kita sentiasa update perkembangan-perkembangan dalam dunia kripto. Dan kita juga ada signal trading yang kita bayar puluhan ribu ringgit kepada full time traders untuk mereka membuat analisis dan kongsikan signal mereka kepada kita. Kenapa saya buat begitu? Kerana ini akan memudahkan mereka yang baru di dalam 6 Digit Club ini untuk memahami bagaimana signal-signal ini dibuat. Bukan itu sahaja, kita juga ada material e-book untuk dipelajari. Yang paling best adalah mempunyai komuniti yang saling tolong-menolong dan segala permasalahan dapat dibantu oleh saya sendiri direct kepada mereka dan mereka juga akan dibimbing oleh mentor-mentor dan guide-guiders agar perjalanan mereka dalam kripto sangat-sangat mudah. Dengan adanya komuniti 6 Digit Club ini akan menjadikan setiap daripada ahli 6 Digit Club akan lebih terurus dalam perjalanan mereka mencapai apa yang saya lalui sekarang. Kesusahpayahan yang telah saya lalui sebelum ini pasti akan dapat dilalui dengan mudah dengan teknik yang saya telah susun untuk yang baru dalam kripto. Ia bukan perjalanan yang mudah, namun ia boleh berjaya. Kita boleh lihat dalam testimoni 6 Digit Club. Ada yang baru 2-3 bulan tapi boleh menjana sampai 5 digit profit. Ada yang sudah hampir setahun dan mereka juga telah menjana 6 digit profit. Semua itu boleh dilakukan dengan ilmu dan amal. Dan bila mana mereka ada masalah, mereka terus direct kepada saya, terus direct kepada mentor dan ini akan membantu perjalanan mereka dalam kripto lebih pantas jika dibandingkan dengan perjalanan sendiri dalam dunia kripto. Jadi apa harapan saya dalam 6 Digit Club? Saya harap saya dapat melahirkan klon saya kepada setiap member-member dalam 6 Digit Club supaya dalam 5-6 tahun akan datang mereka pun akan memperolehi profit seperti ini. Itu saja. Welcome to 6 Digit Club. Saya doakan anda semua boleh mencapai result seperti saya. Daripada 6 digit become 7 digit, 8 digit. Dan seterusnya target terakhir saya adalah 9 digit in crypto. Alright, kita jumpa nanti dalam 6 Digit Club. Bye bye. Assalamualaikum, saya Muhammad Ilyas. Saya baru join 6 Digit Club ni baru beberapa hari dah. Hari Jumaat hari tu saya join. Hari ni baru hari Selasa. Ni saya punya profit setakat ni 71. Tak ada buat apa-apa pun, tak ada trade apa semua, tak ada lagi, just beli je. Mungkin tak banyak bagi korang tapi alhamdulillah bagi saya banyak lah. Daripada zero tau, daripada langsung saya tak tahu tentang Binance ni, tentang crypto lah. Apabila saya join, semua guide semua ada orang ajar lah. Itu hasil dia yang saya dapat collect dalam masa 2-3 hari ni lah. Dah faham sikit, kau dah boleh buat profit sebanyak tu. Bayangkan kalau you dah betul-betul faham, banyak mana profit you boleh buat. Untuk siapa nak join, fikir betul-betul, saya rasa ini keputusan terbaik lah. Bagi saya lah, saya boleh cakap betul-betul berbala lah. Ya, betul-betul. Hai, Assalamualaikum. Ahmad Lokman Hakim. Join SDC Club tu early January tu.
Modal asal ya RM 10k je lah. Now is making profit dah 3 bulan, lebih kurang 8k. Ada kenaikan lagi lah insyaAllah untuk another 1 month or 2 month. Before tu si pernah lah tahu pasal crypto. SDC tu yang introduce untuk main crypto, sebab setidaknya banyak ngajar how to choose which coin based on technical analysis, news lah, economic analysis. Semua memang ada tips in the WhatsApp group. Si Ugi lah join tu, ada profit. Ya yang penting lah. Hai, Assalamualaikum. Saya Wan Razali, Wan Bujang. Baru join SDC. Semula membeli semenjak bulan Mac, sekarang April. So dah sebulan lebih, 4-5 minggu lah. Saya beli beberapa jenis coin. I think dalam lebih 10 coin, mungkin 15 coin. Profit setakat minggu lepas dah sampai alhamdulillah 11%. Pada 2 hari lepas Bitcoin retest turunlah below 10%. But then dengan modal yang saya simpan, saya dah dapat lebih kurang 8,000 hingga 14,000 USD keuntungan sahaja. Modal saya memang 6 figures, lebih daripada 200k. Alhamdulillah, setakat ini kita tengok perkembangan dia sangat bagus. Dulu sebelum saya masuk SDC, kurang ilmu, teknik salah. Saya beli coin pun modal kecil, beli pula masa all time high, ilmu tak ada kan. Sampai tahap saya masuk SDC, apa yang saya dah buat setahun sebelum tu tak ada makna lah, rugilah sebenarnya. Balik modal pun sikit. So tuan-tuan, kena ada ilmu, kena ada community, kena ada fundamental asas yang kuat, baru boleh pergi jauh. Dengan masuk SDC, kita nampak masa depan macam mana. Kita boleh agak, insyaAllah, misi dan visi dia jelas. Time frame, time period yang dijangka pun jelas dan praktikal. Sebelum masuk SDC, saya tak fikir kita boleh jadi jutawan dalam masa 3-4 tahun. Tapi setelah belajar, setelah mengenali dengan lebih dalam, ya, insyaAllah boleh jadi jutawan. Tidak mustahil. Masuklah SDC, join the community, belajar, hustle. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syukri. Saya punya profit dalam crypto dah 10,000. Ini based on bulan last year, daripada bulan 7 sampai bulan 11. Modal asal saya pun 10,000 juga. So saya boleh dapatkan satu kali ganda. Sebelum saya join SDC, saya memang tak pernah main crypto langsung. Saya tahu pasal crypto, tapi saya tak berani main sebab saya tak ada ilmu lah. So saya rasa saya nak ada ilmu dulu baru saya main crypto. Saya dapat profit macam ni apa yang SDC ajar, ilmu trading lah. Of course, first is fundamental. Fundamental pasal cryptocurrency, apa konsep dia, apa sebenarnya cryptocurrency. Understand macam mana market, also understand why everything's happen in the market. So kita masuk entry tu, kita tahu dulu and kita tahu macam nak manage portfolio and everything. Yep, thank you. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya actually join Six Digit Club starting Jun 2021. Hampir dah setahun. Rasanya dalam 5 orang je masa tu, termasuk saya lah. Kenapa join? Sebab nak explore cara untuk buat passive income, investment lah basically. Sebab saya minat tegar emas. Usually saya akan guna duit lebih untuk beli emas lah. Tapi kali ni lepas kenal Haziq, bila cakap pasal cryptocurrency, saya start buat research sendiri and nampak macam menarik lah. So I want to take this opportunity untuk belajar lah sebenarnya. Kalau tak masuk Six Digit Club, mungkin saya akan tertinggal dari segi pengenalan terhadap cryptocurrency. Sebab cryptocurrency yang saya tahu bakal menggantikan fiat currency yang diguna pakai sekarang. Untuk pengetahuan, lepas saya join ngam-ngam saja, masa tu ada buran. So sudah dapat dalam 4 digit pulangan lah, dalam 30%. And untuk awal tahun ni saya dapat dalam 5 digit lah in terms of profit daripada investment saya. Pengalaman manis yang saya boleh recall, networking satu. Nombor 2, saya dapat banyak platform cryptocurrency yang sebelum ni saya tak tahu langsung. Contoh macam Luno, Binance, perkataan yang baru macam staking. Sebelum ni zero, memang tak tahu apa-apa. Even BTC, ETH, XRP, apa benda tu, I have zero knowledge. So once dah join dalam group ni, saya rasa macam happy lah bila tahu benda-benda baru ni. So bila bersembang dengan member-member yang tahu pasal cryptocurrency, dia macam ada connect lah dari segi knowledge transfer, knowledge exchange lah. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya join Six Digit Club bulan 12, tapi sebenarnya dah expose dekat Six Digit Club daripada bulan 3 2021 lagi. Saya start tahu cryptocurrency awal tahun 2020 lah. And then try main seorang, tak ada geng apa semua kan. After that, saya lost banyak lah.
60 to 80% lah. Sampai tak tahu cara nak cover balik apa semua. Bila tahu Haziq ada buat CDG Club and focus on cryptocurrency, saya rasa macam I need to start back from zero lah untuk guide me back. Apa benefitnya saya nampak untuk orang yang ada knowledge apa sangat kan. Satu, CDG Club ni dia belajar pada fundamental. Dia ajar apa tu sebenarnya cryptocurrency, apa tu sebenarnya teknologi blockchain, apa semua. Kita belajar sendiri lain dengan kita belajar berguru. So itu satulah kebaikan dia. And second yang saya nampak untuk saya yang dah tahu cryptocurrency ni, better ada support team dan juga continuous information yang Haziq and the team dah tapis awal-awal. Kita dapat at least 1-2 days before benda tu berhappen. So opportunity dia banyak. Kita tahu apa nak hadapi dan kita senang untuk make a decision lah. Walaupun saya baru start balik dan saya nampaklah hasil tu untuk saya punya portfolio investment dan trading. Right, test back. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Right, welcome to webinar bagaimana untuk dapatkan 1 juta pertama dalam kripto dalam 4 tahun. 4 tahun ataupun kurang, tapi kita letakkan kata apa, at least 4 tahun lah. Right, bergantung kepada skill dan teknikal bagaimana anda melalui dalam perjalanan kripto ini. Right. So, saya mengenalkan diri saya, Haziq. Saya adalah founder pada CDG Club. Alright, sebelum itu, suka untuk saya kongsikan, pastikan mikrofon dalam keadaan mute sepanjang webinar ini. Kalau korang ada question and answer, korang boleh chat je kat dalam, dekat dalam Zoom. Alright, hari ini agak special sikit kerana saya buat secara seorang ya, saya punya staff bercuti. Alright. Dan soal jawab saya akan kumpulkan soalan dan kita akan jawab di penghujung webinar. Alright, tanya je, kalau malu boleh chat, kalau berani boleh buka je mic. Alright, tanya soalan semasa question answer itu nanti. Alright, so let's go. Kenali siapa saya. Hai, Haziq, Sarawak, all engaged. Alright, okay, sebelum mula, untuk webinar ni saya tidak akan cerita agak dalam sebab kita takut agak berat lah bagi orang awam. Right? Jadi apa yang saya cerita ni mungkin agak surface bagi orang yang dah pernah expose ada kripto sebelum ini. Tapi tidak apa, boleh je tanya soalan, insyaAllah saya akan cuba menjawab secara seringkas mungkin. Alright. So, tarik nafas dalam dengar sebab ada mungkin ada beberapa perkara penting dalam malam ini saya akan dedahkan, which is hasil research saya yang terbaru dalam apa yang tengah berlaku dalam dunia sekarang. Baik,
sebelum saya pergi lebih jauh, dalam webinar ni anda akan selalu dengar perkataan cryptocurrency. Baik, so cryptocurrency ni adalah satu teknologi blockchain yang akan merubah sistem financial dunia, organisasi security, social media, sistem keselamatan, hiburan dan apa sahaja teknologi yang anda lihat sekarang. Alright, kalau sebelum ini internet, alright, the next internet is cryptocurrency. Alright, sebab dia ada teknologi blockchain. Okay, alright. So namun blockchain ini masih belum become mainstream, at least berdasarkan saya punya kajian 2030. InsyaAllah dia akan jadi sebagai mainstream. Selagi dia belum lagi mainstream, selagi itulah peluang untuk kita mendapatkan sebesar profit yang kita boleh dapat dalam cryptocurrency. Alright, orang kata apa, the winner, the early bird take all the benefits. Alright, okay. Okay, webinar ni saya akan ceritakan apa yang berlaku sebelum dan semasa. Mungkin saya akan ceritakan pasal sejarah sebar sedikit untuk kita faham apa yang berlaku pada masa yang lepas menjadikan apa yang tengah berlaku pada masa sekarang, dan apa yang berlaku pada masa sekarang akan menunjukkan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Alright, saya akan dedahkan. Dan yang ketiga, bagaimana kita nak dapatkan this one lifetime opportunity, right, dalam dunia cryptocurrency ini. Dan yang terakhir, dan bagaimana peluang tersebut kita rangkul sebaiknya supaya kekayaan yang kita dapat cukup untuk anak kita sehingga 7 keturunan. Alright. Baik. First, kita akan lihat kelebihan kripto ini. Yang pertama dari segi semasa darurat. Kripto ini sangat-sangat membantu. Alright, let's go. Okay, ini adalah sejarah kita punya fiat currency. Alright, pada 1971 disebabkan US perlukan duit yang banyak, alright, untuk taja dia punya kos peperangan di US lawan dengan Vietnam pada masa itu, dan dia memerlukan bajet yang tinggi tau. Alright, tu perang lagi. Lepas tu nak cover kos untuk dia punya sektor kesihatan pula. Alright. Jadi pada masa itu Presiden Nixon ni dia tidak dapat nak produce duit tau, sebab dia depend dengan emas. Dia orang tidak ada emas yang cukup. Jadi apa yang berlaku? Mereka ini presiden ini ambil keputusan untuk depeg. Maksudnya $1 tidak akan disandarkan lagi dengan emas. Alright. So apa yang berlaku? Emas ni adalah satu kata apa? Ukuran ekonomi yang sebenar. Alright. Dan anda boleh lihat financial world economy ni yang color putih ni. Alright, ini adalah hasil daripada printing duit kertas secara berterusan. Alright. So apa yang berlaku? Presiden US tu dia dapatlah duit yang cukup lah. Alright, dia print duit banyak-banyak, dia dapat gunakan that duit untuk cover dia punya kos peperangan dan kos kesihatan. Baik. Namun dia ada kesan, alright, dia ada kesan jangka masa panjang, dan kita boleh lihat kat sini makin lama gap di antara financial world economy yang print duit tu dengan the real world economy yang sepatutnya gap dia semakin besar. Right, semakin besar. Dan yang agak membimbangkan, pada tahun 2007-2010 anda boleh lihat kan, dia punya print duit dia sebanyak macam ni, which is around 1.4 trillion. And then apabila berlakunya krisis ekonomi, alright, pada tahun 2008-2009, krisis ekonomi yang sangat-sangat besar, menyebabkan US terpaksa sekali lagi di print duit secara banyak. Alright, secara banyak, lebih daripada apa yang dia print sebelum ni. Sebab apa? Sebab dia nak bail out bank, dia nak bail out syarikat-syarikat besar yang bayar teks yang banyak kepada kerajaan. Right, jadi dia orang perlukan duit yang banyak. Jadi nak duit banyak senangnya print je lah. Right, print je. Itu sebab dia orang ada kuasa untuk print duit. Right. Dan itu 2007-2010. Okey. Dan apa yang lebih mengejutkan kalau anda lihat di sebelah kanan ini, 2008-2010 sehingga 2020. Alright. Dia punya increment print duit dia agak naik lah. Alright, agak naik. Dan apabila COVID tercetus 2020, dia orang punya print duit dia meningkat sampai 5 kali ganda tau.
which mean that kalau kita ukur, kira hasil daripada print duit US dollar ni semasa COVID ni lebih banyak daripada hasil yang diorang print duit sejak 1970. Boleh bayangkan dah 30 tahun print duit sejak 1970, dia print duit secara stable. Alright, dia main dengan demand and supply. Tiba masa COVID, dia punya print dia semasa 1 tahun je habis, mengalahkan apa yang diorang pernah print sebelum ini. Alright, ini akan memberikan kesan yang sangat besar terhadap gap. Alright, seperti anda lihat chart Samsung tadi, gap dia akan jadi lebih besar. Alright. So, apa yang akan berlaku apabila government print duit ni? Memanglah print duit ni penting sebab dia nak memacu ekonomi. Dia bagi bantuan US, dia bagi bantuan kat rakyat US sampai mereka dah tak perlu kerja dah, boleh hidup dah. Right. But the thing is, dia akan ada impact dia. Alright, ada impact disebabkan print duit. Antaranya yang pertama adalah inflasi. Seperti mana yang anda lihat selepas 2 tahun COVID, and ekonomi dah buka balik, anda akan dapat lihat inflasi itu dah berlaku. Bukan sekadar di US, di Malaysia. Malaysia pun ada print duit. Memang terpaksa print duit juga sebab untuk cover ekonomi. Right? So apa yang berlaku? Nilai mata wang jatuh. Sebab apa? Sebab supply yang berlebihan. Right, itu yang pertama. Yang kedua, apabila COVID, kan kilang-kilang tutup. Alright? So sekarang ni ekonomi dah buka. Jadi mereka kilang dah 2 tahun tutup. So dia nak start balik tu, dia akan ambil masa untuk supply barang tau. Alright? Anda boleh lihat lah, anda pergi mana-mana. Nak kereta pun lambat. Anda nak beli iPhone baru pun lambat. Yang iPhone yang anda boleh beli sebelum ini, itu semua adalah iPhone yang sebelum COVID punya. Diorang dah ada stok. Sekarang that stok dah habis. Alright? So sekarang anda melihat masalah supply chain. Apatah lagi berlaku peperangan di antara Rusia dan Ukraine. Alright, ini membuatkan lagi supply chain tergugat lah. Right? Yang ketiga, kesan COVID ni dia menyebabkan digital world ni become normal lah. Antaranya work from home. Itu adalah satu kata jadi istilah awam. Kalau sebelum COVID memang kita kerja kena masuk office kan, tapi selepas COVID work from home is boleh kan. Contohlah kita terpaksa jaga anak sakit dan sebagainya, bos boleh minta work from home. Kalau anda kerja office, yes dia boleh bagi, tapi anda kena deliver kerja anda. Right? Ada industri yang sekarang ni masih allowed, ada industri yang dah tak boleh work from home. But the thing is, work from home ni adalah satu perkara yang norm dah sekarang. Alright? Kita ada option work from home. Yang kedua adalah e-commerce. Kalau sebelum COVID, nak beli barang dekat kedai itu adalah perkara norm. Tapi semasa COVID, e-commerce, Lazada, Shopee mencatatkan penjualan yang sangat-sangat tinggi semasa COVID. Sebab apa? Sebab demand untuk orang beli secara online lebih tinggi. Dah lah murah. Alright? Dah tak perlu keluar rumah. Barang sampai ke sini. So persoalan dia, adakah orang still beli online? Yes. Even selepas COVID pun orang still beli barang secara online. Shopee, Lazada, dan sekarang ni ada lagi TikTok pun dah buka dia punya shop dia dekat TikTok. Alright, so itulah kuasa digital. Dan seterusnya social media. Semasa COVID, sebelum COVID, bilangan di Malaysia, bilangan SMS, WhatsApp dalam Malaysia, dalam masa 10 saat, dalam berapa juta tau? 2-3 juta. Alright, ni sebelum COVID. 2-3 juta. Tapi semasa COVID, kan semua kita tak boleh keluar rumah semua kan. Dalam masa 10 saat saja, user yang WhatsApp sampai 20 juta tau dalam masa 10 saat. So banyak gila diskusi apa semua dalam social media. Dan saya percaya kalau anda kerja sebelum ini pun sebelum ni memang tak ada WhatsApp group. Contoh kan, tapi masa COVID memang wajib ada WhatsApp group. Even kerja pun wajib ada WhatsApp group. Dan dia macam dah jadi diiktiraf sebagai untuk support kerja. Itu adalah perubahan dari segi digital world. Dan termasuk juga financial. Alright, sebelum ni kita biasa cash kan. Sekarang ni semua benda kita boleh ada option nak bayar secara cashless. Right, cashless, scan QR code, even kad kredit pun kita boleh bayar dengan wave je, touch je. And the best thing is, even credit card dulu dia ada limit. Alright, nak belanja dia mesti lebih RM20-30. Tapi sekarang even saya belanja RM1 pun boleh pakai kredit. Right, sebab apa? Sebab dunia sekarang ini menuju ke arah
100% digital world. Alright. Yang keempat, ada kemungkinan untuk berlakunya bankrupt. Kita boleh lihat Sri Lanka. Alright, Sri Lanka apa yang berlaku baru-baru ini agak mengejutkan, tapi kenapa Sri Lanka ni boleh jatuh bankrupt? Okay, kita lihatlah Sri Lanka, sejarah Sri Lanka. Sebelum COVID lagi, dia punya hutang dia dah hampir 100% daripada dia punya GDP, pendapatan negara. Jadi apabila COVID berlaku 2020, tengok 2021 dia punya hutang dia lagi besar daripada pendapatan dia, pendapatan negara. Jadi sekarang ni memang kalau hutang lebih besar daripada pendapatan, dia dah dikira bankrupt lah, right? So apa yang berlaku kat Sri Lanka, dia punya election dia macam cara politik wang, alright, dan dia loan banyak duit pada China untuk membangunkan mega project. But the thing is, loan duit pada China untuk bangunkan mega project is okay. Tapi dan syarat China adalah bila bangunkan mega project, kontrak hendaklah diberi kepada syarikat China. Right? So syarikat China dapat duit dan duit tu disalurkan kembali kepada negara China. Ini tak memberikan duit yang banyak lah kepada Sri Lanka. Tapi bila mana membangunkan projek, dia nampak gah lah, right? Gah daripada surface. Tapi internal dia agak sakit, menyakitkan impact dia. Right? Dan Sri Lanka juga agak depend dengan dia punya food import. Alright, kita lihat Malaysia. Malaysia setakat ni okey, kita punya hutang 63.4% pendapatan negara, still okey. Tapi apa yang persamaan dia, kita punya politik election kita pun antara negara yang loan banyak berbilion US dollar dengan China untuk membangunkan mega project dekat Malaysia. Alright, dan kita juga dependent dengan food import. Sebagai contoh, beras memanglah kita produce beras, tapi beras yang kita produce tu yang dekat Malaysia produce, dia hanya cukup untuk cover 40% saja. Alright, 40% saja untuk beras dalam Malaysia. Kita terpaksa import beras. 60% tu kita terpaksa import daripada negara luar. Alright, which is seperti Thailand. Untuk kita punya cover depend on food import. Alright, setakat ini Malaysia okey, jangan risau. But the thing is, kita tidak tahu apa yang akan berlaku in the future. So, apa solusi yang kita boleh ambil daripada sini adalah, yang pertama, berjimat cermat. Yang kedua, simpan aset yang mudah cair. Alright, aset mudah cair. Kalau anda ada aset yang anda mudah cair, belanjakan dia, okey, boleh. Yang ketiga, anda boleh gunakan aset itu di pelbagai negara. Yang keempat, anda mudah untuk bawa aset tersebut ke luar negara. Alright. So, itu pun antara solusi yang menepati kereta itu adalah contohnya seperti kripto. Alright, ini kita lihat kripto dari sudut survival. Yang pertama, kripto ni mudah cair. Kalau nak jual kripto ni sangat mudah. Memerlukan tak lebih 15 minit memang dah dapat duit dah masuk dalam bank. Yang kedua, dia diterima seluruh dunia. Right? Kalau anda pergi ke Indonesia, anda nak keluarkan duit Indonesia, anda boleh jual kripto anda dekat Indonesia. Anda akan dapat rupiah. So, satu dunia terima kripto yang sama. Satu dunia terima kripto. Right? Yang ketiga, dia sangat mudah dibawa keluar dan masuk. Right? Kalau duit anda dekat exchanger, anda tak perlu pun nak masuk dalam poket semua. Even handphone anda kena curi, anda dah tak ada apa-apa, selai sepinggan, memang macam tu lah Malaysia berlakunya perang dan sebagainya, anda dah tak boleh nak buat apa-apa, anda bawa kosong je. Tapi bila anda berpindah ke Indonesia ataupun pindah ke negara jiran, anda boleh, contoh anda dapatkan handphone, ada internet, anda boleh masuk balik exchanger, anda ingat password anda, so anda dah boleh dapat duit anda dah. Right? Itu yang kata sangat-sangat senang untuk dibawa keluar dan masuk. Kalau anda pakai duit dalam bank, alright, contohlah bank SMB. Contoh kalau berlakunya perang, memang tak dapat, memang bank tak operasi. Kalau bank tak operasi, macam mana anda nak keluarkan duit anda? Jadi ini pernah berlaku dekat negara Ukraine. Right? So yang keempat, bank tak dapat halang. Kalau anda keluarkan duit yang banyak daripada CMB ataupun bank anda, dia akan soalkan, kenapa anda nak keluarkan RM100,000? Untuk apa? Banyak paperwork nak kena prepare. Lebih 100,000, 500,000 ataupun 1 juta. Memang bank akan tanya. Ataupun anda nak transfer duit kan. Tapi kalau kripto ni, bank tak tanya. Sebab asas penciptaan kripto ni untuk hapuskan orang tengah. Untuk hapuskan orang tengah, which is orang tengah yang boleh buat duit tu, contohnya bank lah. Alright? So bank tak dapat halang bila kita main kripto. Dan kelima ni, kita boleh berpindah balik. Maksudnya kita ada kripto, betul adik kita perlukan duit,
adik kita ni duduk dekat US. Alright, duduk kat US, tak ada duit. So kita boleh pindahkan, transfer duit. Hantar kripto daripada Malaysia dekat adik kita yang dekat US dalam masa tak sampai 1 minit dah sampai dah. Kripto kita boleh terus sampai ke wallet adik kita kat US dan dia boleh cairkan kripto tu kepada US dollar. Right, dia senang mudah pindah wallet. So crypto is a solusi jika berlakunya darurat peperangan di pada masa akan datang lah. Setakat ni Malaysia aman jangan risau. Dan saya tidak lihat lah dalam masa 5-6 tahun lagi, setakat ni apa yang saya fokus, Malaysia still okay. But kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada future. Okay, ini ada satu, kalau anda lihat baru-baru ni pada Februari, hujung Februari, berlakunya peperangan di antara Rusia dan Ukraine. So ini adalah Twitter, alright, Twitter daripada orang-orang Rusia. So dia adalah warga yang tengah perang. So dia rakyat ni terpaksa lari pada Ukraine. Jadi dia ni tak dapat nak keluarkan duit tau. Credit card tak berfungsi, bank tutup. Mana ada orang kerja kat bank? Alright, server semua tutup. Tak buat macam mana. So semua saving yang dia letak dekat dalam bank tu habis. Gone. Alright, hilang. So kalau letak 1 juta tak boleh guna. Nasib baiklah dia ni ada simpan kripto. Alright. Bukan dia nak execute sebab memang kripto kalau tengok, kalau anda main kripto, anda faham kripto memang is a life saver. So dia gunakan apa yang dia ada, Bitcoin, Ethereum dan NFT, dia jual balik dan dicairkan duit tu kepada Kazakhstan punya currency. So dia boleh start balik hidup. Right? So itu adalah yang pertama, which is kripto sebagai survivor. Alright. So yang kedua, kripto adalah kalis inflasi. Alright, macam mana kripto ni sebagai kalis inflasi? Okay, kita lihat yang ini adalah baru-baru ini. Seperti mana kita tahu, ringgit Malaysia dah makin lemah makin lemah, 1 US dollar sama dengan RM4 lebih ringgit Malaysia. Dan dijangka boleh cecah RM5 pada masa akan datang. Right. So setakat ni masih lagi RM4.50 untuk 1 US dollar. Okay. But the thing is, jika anda still simpan duit anda dalam financial instrument yang ada sekarang ni, ia mungkin akan dimakan inflasi tau. Alright, dimakan inflasi. Sebab kadar growing duit anda tu lagi sedikit. Alright, lagi sedikit daripada kadar inflasi. Inflasi tu lagi tinggi. Sekarang ni sebabkan selepas COVID, alright, selepas COVID inflasi semakin tinggi. Alright. Atas sebab itu, duit anda yang simpan dalam bank memang akan dimakan hilang value. Dan ini juga seperti mana yang anda faham sebelum ini, mata wang ringgit Malaysia kian lemah. Right. Jadi ini adalah satu solusi. Ini saya tunjuk sendiri. Alright. Yang ni tak jual beli kripto lagi Yang ni tak trading kripto lagi. Ini just just beli stable coin. Alright. Stable coin kalau dalam kripto dia ada beberapa Tether, USDT, Tether to USDT lah, alright, USDC, BUSD ni antara yang kuat lah, strong punya stable coin. Even beli stable coin pun boleh buat profit dah. Sebab apa? Dia tak buat profit. Dia sebabkan dia kalis inflasi. Alright, stable coin ni pun dah ada function untuk kalis inflasi. Ini contoh, saya snapshot. Sebelum ini saya beli stable coin, nak tukar ringgit Malaysia kepada USDT. Satu USDT tu equivalent tu RM4.22 hingga RM4.23. Okay, ini snapshot. Tengok tarikh dia. Tarikh dia bulan 3, bulan Mac. Right, dan sebelah kanan adalah pada bulan Mei. Dalam masa 2 bulan sahaja harga USDT tu naik. RM4.42, RM4.49. Right? So, USDT, jika duit anda tu dalam bentuk kripto, stable coin pun, anda dah boleh selamat daripada inflasi. Alright, itu adalah fungsi kripto yang kedua. Yang tadi, yang pertama adalah selamat daripada survival. Right, ini tak cerita lagi nak jadi jutawan. Alright, dia ada 3. Yang 3 mesti cerita pasal cara nak jadi jutawan. Yang pertama, kripto ni memang survival. Anda boleh survive. Apa-apa berlaku kat Malaysia, anda boleh lari keluar negara dan boleh mulakan hidup baru. Yang kedua, kalis inflasi. Right? Inflasi memang akan berlaku, tidak dapat lari sebab kita dah hadapi COVID. Right? So cara yang terbaik untuk anda elakkan kalis inflasi, duit anda, simpanan anda, tukarkan kepada kripto. Alright? Tukar kepada kripto.
which is fokus on stablecoin. Itu pun dah boleh selamat daripada inflasi. Alright, yang ketiga, yang ni agak menarik, itu adalah kita punya gist, perkara penting dalam kita punya webinar malam ini, iaitu bagaimana kripto ni boleh gandakan simpanan anda sehingga anda menjadi jutawan. Alright, kalau anda makan gaji memang tidak akan terfikir apa Haziq dengan Arut kan, cerita pasal jutawan kan. But the thing is, it's happened to my life and saya dah rasainya. So dia memang boleh lakukan. Alright, dia memang boleh lakukan. Cuma perlukan beberapa teknik yang betul dan anda melakukan pilihan yang tepat kerana risiko dalam kripto ni memang ada. Right? So this is just 10 years of investment. Anda invest dalam stok, memang harga akan naik. Sebab apa? Kalau anda lihat graf yang awal-awal tadi, ekonomi dan the real economy dan ekonomi yang kita lihat sekarang. Alright, yang kita lihat sekarang. So dia ada gap. Sebab apa? Print duit banyak tu, duit yang banyak ni dia akan flood dekat mana? Kerajaan dapat print duit ni dia akan bagi kepada rakyat yang memerlukan, rakyat miskin lah. Alright. So contohlah B B40 B20 maaf saya pun lupa ni kan yang kriteria tu kan. Right, tapi kepada orang miskin lah. So orang miskin ni bila dapat duit dia akan belanja untuk keperluan asas. Tapi siapa yang mempunyai Giant? Siapa yang punya Ion? Siapa yang mempunyai shopping mall? Alright, ini adalah orang-orang yang kaya. Alright, orang kaya, syarikat-syarikat. Dia beli SIM card Digi, dia guna handphone, dia beli Apple. So duit tu akan beralih daripada orang sederhana ke golongan yang kaya. Last dia tu akan sampai ke golongan yang kaya. So bila ni sampai golongan yang kaya, syarikat-syarikat yang besar ni, yang global ni, dia akan naik value dia. Alright, saham dia akan naik. But the thing is, kalau anda compare dalam masa 10 tahun investment, Alibaba, Walmart pun anda boleh buat 1 kali ganda duit anda. Memang selamat, tapi 10 tahun 10 tahun baru dapat 1 kali ganda. Anda boleh lihat Johnson, Berkshire Hathaway, right? Facebook, JP Morgan, itu pun dalam lingkungan 433%, which is 4 kali ganda. Anda ada 100 US dollar, dia boleh jadi 400 US dollar, which is good lah. Right? Daripada anda simpan kat tempat lain yang membiaknya kembang dia agak sikit. Right, but the thing is, Visa, Apple, Amazon, company yang besar ni pun hanya mampu membuat 3,156%. Apple pun 2,345%. 3,156% ni bermaksud 31 kali ganda. Maksudnya kalau anda kat sini anda invest 100 US dollar dalam masa 10 tahun, 100 US dollar tu dia akan jadi 3,300. Banyak geng. 100 US dollar jadi 3,300 tapi 10 tahun lah. Itu paling tinggi Amazon. Kalau Apple boleh dapat 2,400 dengan mudah. But the thing is, crypto, which is Bitcoin lah, tak cerita coin lain Bitcoin. 100 US dollar ni dalam masa 10 tahun dia jadi 9.2 juta, 9.2 million. Right? So kalau 10 tahun pun anda boleh jadi jutawan. Tapi dengan teknik yang saya akan kongsikan 4 tahun je sebenarnya perlukan cukup untuk anda jadi jutawan. Right? But it's Bitcoin lah. Kenapa? Kenapa tinggi sangat naik? Kerana apa? Dia adalah disruptive technology. Seperti yang saya ceritakan tadi, what is cryptocurrency adalah teknologi blockchain yang sangat-sangat disruptive, which is dia akan dia kalau nak senang dia digelar sebagai internet 2.0. Ini sekarang kita, sebelum ni internet biasa, yang kita pakai sekarang internet biasa dan kita tengah pergi ke arah internet 2.0. Alright, which is gunakan sistem blockchain. Data itu dikongsi, bukannya dikontrol oleh satu-satu server. Right. So sebab itulah demand dia sangat-sangat bagus. Sebab dia menghapuskan orang tengah. Orang fed up pakai orang tengah kan. So benda ni boleh melakkan orang tengah, demand naik, so menyebabkan harga Bitcoin ni naik mencanak. Alright. Ini adalah sepotong investment Bitcoin. Right. So ini adalah total crypto market cap, which dia termasuk semua jenis kripto lah, Bitcoin dan segala macam kripto yang ada dalam market cap. So kita boleh lihat ini adalah pada tahun 2013. Right? Pada tahun 2013 semasa cryptocurrency ni masih peringkat awal 4 tahun. Alright, 4 tahun. Kalau nak tanya saya masuk masa bila, saya masuk area kat sini. Saya start main kripto ni area kat sini. Tapi pada masa ni saya masih lagi explore. Saya tak tahu, memang tak ada siapa guru, tak ada apa, saya explore sendiri. Alright, explore sendiri. So
pada masa ni market cap kripto sangat rendah tau, 1 bilion. Right, 1 bilion. Dan over the time kat sini adalah pada tahun 2017. Dia dah start naik. Alright, kenapa dia start naik? Sebab pada masa ini institution dia sudah start masuk. Right? Okay, macam sini. Yang main kat sini adalah rata-ratanya individual. Saya, orang-orang lain yang apa ni kripto nak try orang macam Explorer, dia memang seorang je. Tapi bila masuk 2017, 2018, institution dah masuk. Which is company yang ada duit banyak, dia dah start main. Itu yang menyebabkan harga dia naik mencanak. Right. But the thing is, sekarang ini naik sampai 1.8 trilion market cap. Which is banyaklah. Alright, banyak. Kenapa? Kerana sekarang ini government dah start masuk. Alright. So demand dia bukan demand yang saya temui sebelum ni. Demand sekarang adalah demand yang government dah masuk. Bila government dah masuk, duit dia banyak. Bila duit dia banyak, memang harga akan naik mencanak. Government dah masuk. Tapi government tak masuk semuanya lagi. Government tengah test the system. Saya ada bukti-bukti lah government beli ni, bukti saya kongsikan dari segi club. Ni, tengok ni government nak test. Dia beli satu Bitcoin 5 billion US dollar, satu transaction. And then dijual balik. Dia macam nak test, kata apa, nak test sistem. Boleh terima tak this much of volume duit. Alright. Okay. Tapi kita masih lagi ada peluang sebab bukan semua negara dah adopt crypto. Dia masih dalam proses research. Ada negara yang dah adopt sikit-sikit, ada negara dah test network. US sahaja dia dah tambahkan dia punya pegawai dia sampai 80 orang, dah naikkan 2 kali ganda untuk fokus crypto je. Right? Macam ni nak regulate crypto, macam ni nak ni. So government take it seriously sebab kalau seperti mana yang anda lihat sebelum ini, kita dah pergi ke arah dunia digital. Dan crypto is the next technology that will be here to stay. Okay, alright. So, kenapa? Okay, ada beberapa perkara fiat currency tak bernilai sebab dia punya supply tu banyak tau. Government boleh print out duit banyak. Apatah lagi COVID, lagi banyak dia print duit. So, bila dia print lagi tak bernilai, jatuh nilai duit currency. Berbanding dengan kripto dia punya market cap dia fix. So supply dia, maksudnya supply dia tak bertambah. Alright, itu yang menyebabkan harga dia naik. Supply sama je. Right? Demand yang bertambah, so harga akan naik. Okay, dan inilah satu penemuan yang saya ingin kongsi kepada kalian. Dan benda ini juga saya kongsi dengan saya punya CDG Club. CBDC, Central Bank Digital Currency. Negara-negara, kalau anda lihat One World Order, New World Order, memang diorang ni akan gunakan CBDC, Central Bank Digital Currency. Which is dia akan gunakan sebagai satu kata government punya currency. Alright, ini adalah saya punya research yang saya buat baru-baru ni. Dan Central Bank Digital Currency ni, the best part is dia gunakan crypto. Alright, dia gunakan crypto as sandaran teknologi. So setakat ni kita ada insider yang ada terlibat dengan government US. Kita ada insider yang kerja dengan SWIFT system. Banking memang is true. Apa maklumat yang kita terima dari insider, memang diorang tengah research sekarang. Diorang belum decide lagi dia nak pakai crypto apa. Right, but the thing is sekarang ni even kami sendiri club ni kita agak fokus dengan crypto ni. Kita ada metaverse, kita ada NFT punya metaverse punya crypto. Kita ada web 3.0 punya crypto. Kita ada DeFi. Tapi kami setakat ni kami tengah fokus fintech teknologi gunakan crypto, which is apa yang government akan pakai. Kerana apa? So bila government pakai CBDC ni, dia bayangkan 1.8 trilion adalah sekarang. Duit yang akan flooded into crypto is more than 100 trillion akan flooded into crypto. So boleh bayangkanlah 1.8 trilion pun dia boleh naik harga macam ni. So boleh bayangkan kalau 100 trilion dia flooded into the chosen crypto. So memang naik banyaklah, cukup untuk cover 7 keturunan punya kemewahan. Alright, ini yang saya kata tadi. Dalam masa 4 tahun ini mereka akan choose which crypto yang akan pakai. So kalau kena jackpot kripto tersebut,
fintech yang government pakai akan dapat ganaan yang sangat-sangat besar yang tidak akan diperolehi semasa saya main kripto, semasa anda main kripto 2017 ataupun baru-baru ni. Tak, benda ni akan berlaku daripada tahun 2022 sehingga 2024. Right, mereka tengah kaji dan mereka akan decide. Bukan 2024, 2026. Right, so kita ada 4 tahun daripada sekarang untuk kita lihat government akan pakai which currency. Alright, so jangan risau. Apa yang saya kaji, kripto-kripto lain yang ada yang ada utility yang bagus, yang ada function yang bagus, still akan membuat gandaan yang okay lah, which is 10x sehingga 100x. Ni x X ni maksudnya kalau anda ada 1000, kalau 10x jadi 10,000. Kalau anda ada 10,000, 10x jadi 100,000. Kalau 100x, anda ada 10,000 jadi 1 juta. Alright? Kalau 100x. So, kita bukan cerita pasal persen. This is X gandaan. Alright. So, ini yang kita tengah fokus sekarang, fintech. Okay. So, overall, kripto harga dia akan tetap naik. Kerana apa tau? Kerana adoption kripto ni masih awal. Sekarang ini user kripto ni baru 200 juta. 200 juta bila kita compare dengan internet user. 200 juta tu adalah bersama dengan internet semasa tahun 1997. Alright? Which is daripada 25 tahun lepas lah. So apa yang berlaku is, anda ingat kembali 1997, anda ada komputer tak? Alright? So nak tanya, anda ada komputer tak? Anda dah guna internet ke belum? Windows XP pun 1998. Right? Tapi user internet dah ada 200 juta semasa tahun 1997. Alright? So jika anda terlibat dengan kripto sekarang, anda masih awal, jangan risau. But the thing is, jika anda terlibat lambat, harga dia memang dah naik mencana. Alright? Kita masih lagi dalam fasa growing. So, apa yang anda perlu buat? Belajar dan start beli kripto. RM50 pun dah cukup untuk anda beli kripto. Yang paling penting sekali belajar. Jangan sesekali invest dengan orang untuk beli kripto. Sebab kebanyakan investment kripto yang saya lihat kat luar sana semuanya scam. Dan itulah asas kenapa saya buat CDG Club ni. Nak educate, nak bagi awareness, nak ajar teknik supaya mereka ni tak tersalah cara, tak tahu urus risiko, right? Dan boleh survive dalam dunia kripto. Dan ini adalah hasil saya punya research. Sekarang ni adalah bear market. So bear market ni dia akan berlaku sekali dalam 4 tahun. Alright? Tahun lepas kita dah lihat buran. Buran itu adalah untuk previous punya halving yang ketiga. So selepas buran dia akan masuk bear market. So sekarang adalah bear market. Namun kita masih lagi belum sampai ke bottom, paling bawah. So kita ada satu lagi penurunan Bitcoin. InsyaAllah kita akan sampai the bottom one. Alright, which is target dia dalam tak lama lagi Jun hingga Oktober. Within this month kita akan sampai the bottom of bear market. Inilah kita punya hasil research. So jika anda nak ubah kehidupan anda, anda perlu lakukan sesuatu semasa this bear market. Sebab harga yang termurah anda akan jumpa pada bear market saja. Selepas pada bear market, dia akan masuk fasa consolidation, which is dia sudah naik 2x lah daripada harga bottom. Lepas tu masuk lagi halving. Lepas tu masuk lagi buran. Push. Memang dia parabolik lah. Government lagi masuk dalam kripto. Pum, habis. So korang akan menyesal. Even korang tak beli RM50. Even RM50 yang korang beli tu pun akan dapat keuntungan yang besar. So action is matter. Alright? Okay. Ini adalah satu jumlah. Alright? Jumlah. So jika anda beli kripto, jumlah value sebanyak RM1,000 sehingga RM10,000 pada tahun ini, InsyaAllah anda akan jadi jutawan pada 2026. Tahun 2026 ni, kenapa 2026? Awal tahun 2026, quarter 1 2026 ni dijangka all time high. Buran, memang buran dah. Dia setahun lebih buran. Tapi hujung dia akan berlaku pada 2026. Masa ni lah jual habis. Baru kita akan betul-betul jual kat harga puncak.
Right. Namun 1,000 ataupun 10,000 ringgit ni minimum depend dengan coin kripto apa yang anda beli. Alright. Kalau anda beli Bitcoin, 1,000 ringgit dengan 10,000 ringgit memang tak cukup. Memang tak cukup. Anda perlu lebih lagi sebab growing Bitcoin ni agak kecil. Right. Tapi ada coin-coin lain yang akan naik banyak. Right. Next. Ada risiko-risiko dalam kripto ni yang anda perlu faham. Okay. Kalau sebelah kanan ni, Bitcoin yang ada currency, anda faham kripto ni yang pertama, price dia sangat volatile. Right. Dia tak ada guarantee, tak ada backing sebab dia decentralized, dia tak ada regulation. Dia ada bubble risk punya ni, ada hacking risk, exchanger punya platform punya risk, wallet security, liquidity risk, illegal activity and emerging technology. So dia agak risk dia besar. Alright, kalau korang nak cuba-cuba main, boleh main kecil je. Alright, main kecil tak apa. Tapi kalau korang nak cuba main kecil, jangan main besar. Melainkan anda betul-betul faham risiko, anda tahu bagaimana nak elak ni, nak elak tu dan sebagainya, baru anda boleh main besar. But the thing is, kalau anda main kecil, nak jadi tawan yang agak susah lah sebab nak jadi tawan tu at least 1,000 sehingga 10,000. Itu minimum. Depend dengan Bitcoin apa yang anda beli. Right. Okay. Antara risiko dia, normal yang ni yang normal. Saya dah 8 tahun dalam kripto ni. So apa yang normal masa saya lihat orang main kripto ni, yang pertama ni impulsive buying. Kebanyakan orang akan beli pada masa harga tinggi. Saya pun tak faham. Harga tinggi je beli. Okay. But the thing is, masa harga tinggi tu adalah harga yang kita kena jual. Okey, yang kedua wrong way. Wrong way ni maksudnya ada yang kata apa? Beli coin yang salah, beli coin yang tengah turun, beli coin yang tak bagus, beli coin yang tak ada masa depan. So susahlah nak berjaya kan dalam kripto ni. Ada juga ada yang main coin yang kena scam. Anda lihat baru-baru ni coin Luna. Coin Luna dia tak termasuk pun dalam saya punya list coin yang perlu beli. Right? Tapi semasa harga jatuh hari tu, Luna jatuh kan. Memang kita gunakan that volatility tu untuk buat duit. Contoh masa Luna ni, kalau orang normal beli Luna, dia akan kata, banyak orang buat duit pada Luna masa kejatuhan. Ada yang buat shorting. Alright, shorting. Dan apa yang saya buat, semasa Luna ni sampai kosong, nilai dia kosong kan dia daripada $100 dia jatuh sampai kosong. Kosong tu saya beli. Dia 0.001. So, dalam masa bila dia jadi kosong tu, dia terus rebound. Sebab normal. Sebab saya dah banyak pengalaman masuk dengan coin-coin scam ni. So, dia punya pattern dia sama. So, bila dia kosong, dia akan rebound sekejap. So, that rebound pun dah dapat 1,000 lebih persen. Right. But the thing is, if you know how to do it, if you have knowledge, you have experience, maka orang berjaya. So, dalam CG Club ni, kita ada orang yang experience lah untuk guide. Okay. Dan kripto ni risiko dia sangat besar. Jangan biarkan duit anda tu rugi macam tu sebab nak explore. Rugi tau. Sebab ingat dengar ya, cukai kebodohan ni lebih mahal daripada cukai kebijaksanaan. Jadi baik korang belajar. Belajar sikit and then beli sikit. Ataupun kalau korang tak nak belajar, korang try sikit je. At least korang rugi pun korang tak rasa apa-apa. Tapi kalau korang main besar, belajar. Risiko dia sangat besar. But the thing is very good reward. And crypto is here to stay. Right. So, anda boleh lihat Bitcoin ni, dia adalah kali inflasi dan dia tengah growing. 2010, right? Siapa nama programmer ni, saya lupa nama dia. Dia beli pizza, 2 pizza dengan harga 10,000 Bitcoin. Ini adalah transaction Bitcoin yang pertama. Alright, dia call, okay, aku nak beli, dia cakap dalam dia punya forum, saya nak beli 2 pizza. Ada siapa-siapa yang ni? Right. Okay, saya akan beli dengan harga 10,000 Bitcoin. Ini adalah transaction pertama. Saya masih simpan lagi dia punya discussion, right? Dalam forum tu, snapshot lah. Betul kata, okay, saya akan belikan. Right, bagi alamat rumah apa semua, saya akan hantar pizza kat situ. Oh, 10,000 Bitcoin. Lepas dia dapat tu, dia transfer 10,000 Bitcoin dekat orang yang beli tu. Alright, 2010. Nilai dia 2 pizza. 2016, 100 Bitcoin tu, anda dah boleh beli 1 kereta. 2022, yang baru-baru ni 10 Bitcoin anda boleh beli rumah tau. So, berapa 1 Bitcoin boleh beli pada tahun 2026? Ini adalah ikut apa yang kita lihat. Anda akan dapat 1 Ferrari. Right, 2026. Kita kalau orang tak percaya, kau boleh lihat nanti lagi 4 tahun 1 Bitcoin anda boleh dapat 1 Ferrari. Alright. So
Ini adalah setakat NC saya setakat 28 Mei pada minggu lepas. Ini adalah Bitcoin. So Bitcoin target harga bottom yang kita target adalah pada area 18,000 US dollar. So sekarang ni Bitcoin dekat area 29,000 kan. So dia ada lagi penurunan sebanyak 9,000 lagi. Turun itu dia akan sampai ke total bottom lah. Right? Tapi dia mungkin dia kata plus minus lah. Mungkin 20,000. Dia antara average 25 sehingga 14. Right? Alright. Okay, yang ni kartu tukar dalam Malaysia dalam RM79,000. But all time high akan berlaku pada hujung tahun, anggaran hujung tahun 2025 ataupun quarter 1 2026. Di mana nilai Bitcoin tu adalah sebanyak 390,420 US dollar. So Bitcoin dia akan buat gandaan 21.69 times ataupun 2,169% dalam masa 3 tahun. Alright, dari sini masa 3 tahun. 3 tahun lebih. Sebab dia akan betul-betul berlaku pada masa utama. But the thing is, Bitcoin, gandaan 21. But the thing is, kalau anda tahu main kripto ni, 21x ni tak susah nak buat. Tak susah nak buat. Yang susah nak buatnya 100x dan atas daripada 100x. Dan apa yang kita target adalah CBDC punya coin. Di mana keuntungan yang kita target adalah 1000 times. Yang beza 21x dengan 1000x. Bayangkan kalau 1000x, 1,000 modal anda pun boleh dapat 1 juta. Right? Jangan cakap 10,000. Kalau 10,000 10 juta kan. But the thing is untuk dapatkan tu memang sangat susah. Even sekarang pun kami orang keep study. Saya pun keep study. Dia ada beberapa list. Kita ada top 10 punya list. Memang tengah study. Dapatkan internal insider daripada Swift, daripada bank, daripada kerajaan, apa yang dia punya plan, apa yang dia punya apa yang dia orang nak. Crypto jenis apa yang dia orang nak. Apa teknologi yang dia orang perlukan. So kita akan kaji which solution yang sesuai dengan apa yang government nak. Alright. Itu yang kami orang fokus lah, fintech punya crypto. Right. Nak main beli Bitcoin boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak beli Bitcoin untuk anda jadi jutawan, at least anda kena beli Bitcoin pada tahun ini, at least anda kena beli dalam RM50,000. Maksudnya anda ada RM50,000, anda beli satu Bitcoin. Tu kalau anda nak main selamat Bitcoin. Tapi modal besar RM50,000. Tapi kalau anda modal kecil, tapi kalau anda ada ilmu yang bagus, ada strong, anda tahu macam mana nak research apa semua, anda boleh cari coin yang akan buat gandaan yang sangat-sangat besar. Alright? Okay. Alright, itu sahaja bagaimana teknik untuk anda menjadi jutawan. Ingat Bitcoin untuk anda jadi jutawan, anda kena beli Bitcoin tahun ini at least RM50,000. At least minimum. Kalau beli lebih, lagi besar chance anda untuk jadi jutawan. Tapi kalau anda beli RM50,000, dia macam agak-agak tepat lah. Dia macam average par. Beli lebih lagi bagus. Tapi kalau anda beli coin lain yang buat gandaan lebih besar, RM50,000 yang anda beli tu anda boleh dapat 2, 3, 4 juta lebih lagi. Right, so ini adalah tutorial macam mana nak beli kripto. So untuk orang awam, saya kongsikan beli kat Luno sebab setakat ni yang paling user friendly, paling selamat kat Luno. Sebab Luno dia tak banyak coin. Alright, dia tak banyak coin, dia tak banyak function dan sangat mudah. So kalau orang yang first time beli, boleh beli kat Luno. Alright, tapi dia tak banyak pilihan lah. Yang penting risiko dia selamat. Right, so saya akan kasih link dekat dalam chat. Okay, right, akan kasih link. Anda boleh download dulu kat sini. Okay, tak apa. Nanti ada klik link tu anda boleh buat nanti. Dan dalam tutorial ni, sebabkan kita kesutukan masa, saya harap anda boleh snapshot terus. Alright, anda boleh screenshot terus. Alright, kalau saya tunjukkan slide tu, anda screenshot je. Nanti anda boleh refer nanti macam mana nak beli kripto anda yang pertama. Alright. So link ada kat sini. Anda boleh buka, anda boleh install apps tu. Sebab apa? Kalau anda pakai link referral ni, kita dulu dapat RM50 tau. Anda dapat RM50. Kalau anda install sendiri je, anda tak dapat RM50 pun. So at least anda dapat bonus lah RM50. Okay. Alright, so let's go. Snapshot slide. Okay, ini adalah bagaimana anda nak beli kripto. Sebelum anda beli kripto, ni pakai Luno, anda perlu beli ringgit Malaysia dahulu. Alright, anda perlu beli ringgit Malaysia dahulu.
Okay. Baik. So yang pertama anda pergi kat local currency ni. Alright. So dia akan dapat page macam ni. So anda tekan deposit. Alright. Anda akan pilih amount berapa yang anda beli. Dia sangat mudah nak transfer duit ke Luno ni. User friendly lah setakat ni lah. So sangat sesuai untuk orang yang first time. Alright. Max. Anda tak berapa and then anda tekan next. Okay. Bila anda tekan next, dia akan bawa anda ke payment gateway. Payment online lah, which is anda boleh pakai CMB ke, Maybank ke, apa-apa bank yang anda sekarang pakai lah, online payment. So bila anda transfer, dia akan terus masuk dekat dalam Luno. Alright, so snapshot. Right, snapshot benda ni nanti nak refer. Okay. Kira masa 10 saat. So snapshot. Okay, right. Next. Okay, bila duit anda dah masuk dalam ni, sekarang saya akan ajar bagaimana anda nak beli kripto. So kalau normalnya orang yang first time main Luno ni, dia akan beli kripto dengan harga yang mahal, which is dia beli yang instant buy. Beli instant buy, harga dia mahal tau, 2% charge. 2% banyak 2% charge tu agak banyak. Jadi saya terus tunjuk kepada anda bagaimana anda nak beli kripto dengan charge sebanyak 0.25. 10 kali ganda lebih jimat daripada normal orang awam beli. Memanglah saya perhatikan banyak orang awam dia akan beli instant buy sebab apa tu yang visible kan. Okay. So next snapshot this slide. Baik. Next korang pergi dekat home. Alright, kau pergi dekat home. Oops. Okay, korang pergi dekat home. Ni, home kat sini. And then dia akan keluar this currency lah. Right. Contoh anda nak beli Ethereum. Okay, anda beli Ethereum. Okay, anda klik kat sini, 3 dot ni. Itu dia akan keluar. Anda nak beli yang apa? Anda klik kat exchange. Pastikan anda beli dekat dalam exchange. Baru charge dia murah. Right? Okay. So, lepas tu dia akan keluar kat sini. Anda klik kat sini. Okay, bila anda klik kat sini, dia akan bawa anda ke satu ni, satu order lah. Okay, baik. Jangan sesekali beli terus kat sini. Okay, kalau anda terus buy kat sini, dia akan charge anda 2%. 2% fee. Mahal mahal. Alright. Okay, so pastikan anda tekan dot kat sini, anda beli kat exchange. Right, coin apa nak beli? Okay, dalam Luno ni dia tak banyak coin. Yang asalkan korang jangan beli Litecoin dan Bitcoin Cash. Litecoin, Bitcoin Cash ni coin lama. Dah lama dari coin ni, saya memang dah beli dah dulu. Saya tengok dia punya development project semua tak ada masa depan lah. So untuk investment saya tak galakkan. Kalau nak dua yang terbaik, Bitcoin dan Ethereum. Kalau korang nak profit lebih besar pada Bitcoin, Ethereum. Alright, Ethereum pun dia ada Ethereum 2.0. Dia nak tukar proof of work kepada proof of stake. Okay, so kalau anda nak profit lebih, kita bagi jawapan beli je Ethereum. So, korang dengar cakap saya, korang akan memang akan kata apa? Akan bersyukur lah. Alright, saya betul bagi jawapan bocor, beli Ethereum. Kat Luno beli kat Luno lah. Okay, XRP ni okay nak beli. Cuma sekarang ni dia ada masalah dengan SEC. But XRP pun is a good for the future. Tapi kalau anda sanggup sabar lebih lama, anda boleh beli XRP. Still okay anda nak beli XRP. Tapi anda kena sedia mindset lah. Dia punya profit tak akan secepat Ethereum lah. Tapi profit dia agak besar. Once dia menang case dengan SEC. Alright. Kenapa? Apple pun pernah ada case dengan SEC. Tesla, Google, semua company-company besar pun semua pernah ada case dengan SEC. So XRP ada case dengan SEC. It's a good thing. Right? It's a good thing sebenarnya. Sebab pattern ni memang normal lah. Sebelum company tu meletup, memang dia akan ada case SEC. Biasa lah. Politik kan? Politik. Dia nak turunkan harga. Alright, so Bitcoin, Ethereum dan XRP. Kalau anda nak mulakan perjalanan kripto, beli 3 coin ni. Right, so dah snapshot ni. Right, so next, kita go yang the next step. Okay, so dekat exchange ni, dia akan bawa anda. So anda pilihlah Ethereum. Alright, anda pilih Ethereum dan dia akan bawa anda ke page. Kat sini, exchange punya page. Anda letak buy. Right, yang ni kenapa harga mahal? Ini adalah syllabus yang saya gunakan semasa tahun lepas, awal-awal kelas dulu.
Right. Lower class. Awal kelas. Right. So anda gunakan buy. So harga mahal lah masa ni. Okay. Anda tekan buy. Right. Buy dia akan bawa ke sini. Okay. Pastikan anda guna limit. Kalau anda guna market, dia punya fee dia 0.5%. Kalau limit 0.25, lebih murah. Right, so limit ni anda kena letak harga yang bawah daripada ni lah. Maksudnya kalau harga 10,200, 220 anda letak lagi bawah, which is dalam 10,000 lah. Right, 10,000. So dia harga lebih bawah. Ni limit price ni adalah harga Ethereum berapa anda letak. So kat sini anda boleh tekan kat sini. Alright, okay, anda ikut kat sini, betul sini boleh tukar. Anda nak tekan Ethereum ke, anda nak tekan MOR. Saya cadangkan anda tukar ke MOR supaya senang anda nak kira berapa banyak duit yang anda nak beli. Alright, so anda boleh letak duit anda beli 200. Kalau anda ada RM50, anda gunakan RM50 anda untuk beli. Mudah je, beli kripto ni RM50 pun dah cukup. Saya pun start kripto pun 8 years back pun dalam RM50 je. Untuk try explore. Beli je RM50. So bila anda faham, anda boleh tambah-tambah. Right? So kat sini, follow this step and then buy ETH. Right? Okay, snapshot this page. Okay. Alright, so this is the last. So bila korang dah buy, dia akan letak order tau. Okay, bila anda dah buy ni, dia terus letak order. Tapi dia tak execute lagi sebab harga Ethereum masih 10,220. Artinya limit price ni kat 10,000. Artinya Ethereum ni dia kena turun ke harga 10,000. Bila harga jatuh 10,000, baru dia akan execute this order. Okay. So anda boleh lihat balik, okay, apa yang anda order. My order, anda tekan my order, anda boleh tengok, oh okay, ini adalah open order. Ini dah order yang anda buat. Okay. Ini dalam macam punya history lah. Ini contoh anda boleh lihat history anda. Right. So ini sahaja untuk tutorial bagaimana anda nak beli kripto yang pertama, gunakan Luno. Sangat user friendly, sangat mudah. Orang first time pun boleh pakai, orang yang tua pun boleh pakai. Agak-agak mudah pakai Luno. Alright, jika anda nak pergi yang nak cari coin yang lebih banyak buat gandaan, tak akan ada kat Luno. Yang buat 100x tak ada kat Luno, dia coin lain. Alright, coin lain. Anda kena cari kat exchange lain. Tapi untuk anda yang masih baru main, Luno adalah tempat yang berisiko yang agak rendah. So it's okay lah untuk korang start your first journey in crypto. Alright, so that's it about tutorial. Next, saya akan kongsikan kepada anda perjalanan dalam kripto ni macam mana. So, ini saya punya sejarah. So, 2014 saya dah start kripto. So, saya banyak buat kesilapan tau. Saya banyak buat kesilapan. Try error, tak ada siapa ajak. So, dalam masa 4 tahun ni, saya buat semua jenis apa yang ada. Buat tu, beli ni, staking lah apa, semua saya dah explore. Dan saya hampir rugi RM100,000. Total saya rugi hampir RM100,000 sekadar untuk explore je. Alright, untuk explore. But the thing is, hasil saya kaji sendiri, explore sendiri selama 4 tahun ni, saya jumpa teknik yang betul. Memang betul lah saya jumpa teknik tu. 2 tahun 2018, the previous bear market saya buat, dan ni adalah coin yang saya beli. Ethereum pada harga RM80, Matic harga 5 sen, Solana harga RM1 saya beli. Saya beli betul-betul dekat bottom masa bear market. So what happened is 2020, jika anda gunakan teknik yang betul, 2 tahun je sebenarnya. Macam saya pun saya buat 2 tahun je. Saya dah boleh capai jutawan. Alright, dah mencapai jutawan dalam masa 2 tahun je. But the thing is, dia masih lagi belum sampai all time high. So saya tunggu tahun 2021 baru saya jual habis. Harga kat sini Ethereum ni, harga kat sini masih 2020 tau. All time high Ethereum ringgit Malaysia 20,000. Alright, dia ada tambah lagi 17,000. Dan saya jual Ethereum dekat harga 19,000. Dia dah dapat all time high. Saya tahu dia all time high, betul saya jual. Dia jatuh. Okay, this is the all time high lah. 19,000 lah. 19,000 lebih lah. But the thing is almost all time high lah. Alright, saya jual all in, semua saya jual habis. Matic semua saya jual pada November tahun lepas. Tapi saya heran ramai yang masuk masa tu. Itulah kesayang lah tak masuk masa tu. Sepatutnya anda kena masuk masa bear market. So apa yang berlaku, saya ceritakan segala hutang jahat saya, kena tipu member-member apa semua tu, segala hutang lah. Yang menyebabkan kenapa saya join main kripto ni, sebab saya banyak kena tipu tau, business. So Alhamdulillah Allah tunjukkan saya jalan untuk saya kenal kripto, dan walaupun banyak jatuh dalam kripto, but the thing is I still not give up.
Alhamdulillah, saya jumpa jalan. Right? So, what happened? This year saya dah settlekan semua hutang. And my crypto portfolio pun dalam 8 digit. Tapi bear market ni memang saya dah agak lah dia akan jatuh balik lah. Jatuh ke 7 digit balik lah. 7 digit. Alright. But the thing is, the thing, saya dah stand by, I already prepare all my capital to re-entry balik masa bear market. So apa yang saya buat 2018 ni, saya akan buat balik 2022 tahun ni. Cuma bezanya, saya buat balik tahun ini, saya tak buat seorang. Right? Kali ini, saya bawa seramai mungkin rakan-rakan yang betul-betul ubah kehidupan mereka untuk sama-sama berjaya. Pada 2026, mereka sama-sama boleh capai jutawan. Right? Cuma saya punya target agak besar sebab apa? Pada tahun 2018, saya dah jumpa teknik yang betul. Cuma saya masih takut untuk letak all in. Saya masih simpan 80% saya punya capital dekat dalam ASB. Right? 20% je saya tak crypto. Saya tahu tapi saya takut sebab saya tak ada tak ada mentor, tak ada guide dan kita tak ada circle yang bagus. Banyak kawan influence saya, jangan letak banyak lah apa semua. So, dia mempengaruhi lah saya punya decision. Sebab itu bila ada dalam CDG Club ni, kita ada circle yang sangat-sangat saling sokong menyokong lah. Alright? So what I'm target the next bulan, memang saya target 9 digit 100 juta sebab kalau saya buat betul-betul 2018, sepatutnya saya dah dapat 1 juta lah dalam 2021 ni. Mungkin dah dapat tu saya tak akan buat CDG Club lah, saya hilang terus lah. Off radar terus. Tapi ada hikmahnya, Allah tak jadikan saya capai tersebut supaya saya boleh buka di CDG Club dan bawa lebih ramai orang bebas financial. Right? Saya tekan segala hutang jahat anda dan dapatkan 1, 2, 3 juta untuk korang retire. Alright? But I have big vision. It's not just I want to get money tau. Dalam kripto ni dia akan jadi mainstream in the future. So apa yang saya target dalam CDG Club ni, siapa-siapa yang dah capai 1 juta, dia akan open untuk masuk 7 digit club. So what is 7 digit club? 7 digit club is the club yang di mana kita akan buat bisnes kripto bersama-sama. Kita akan buat coin sendiri, kita akan buat mining network sendiri, NFT sendiri, hedge fund, exchanger. Mungkin kalau kau pakai Luno kan, mungkin kami akan ada exchanger baru dekat Malaysia. Right? Platform education. So kita ada banyak projek dan inilah 7 digit club ni lah yang akan jadi business partner saya. Right? Okay, so antara solusi yang anda perlukan dalam kripto ni, anda perlukan bimbingan daripada yang berpengalaman tau. Sebab rata-rata apabila saya survey, dia kata kawan dia ajak main kripto. Ajak je, tapi dia ada ajar tak macam mana cara nak main? Kenapa kena beli coin ni? Macam mana nak pilih coin? Dia tak ajar. Kenapa? Sebab mereka pun masih dalam fasa explorer. Bila masih fasa explorer adalah fasa saya di mana 8 tahun yang dulu. Which is memang ada motivasi nak beli tapi sanggup terima tak kegagalan. Itu je. Cukai kegagalan mahal lah. Cukai kegagalan sangat mahal. So, untuk elak tu, pastikan anda dapatkan ilmu. Asas, pertengahan, tinggi dan advance. Ikut peringkat. Alright? Okay. Dan pastikan anda dalam circle. Circle yang crypto punya circle dan semua ada satu mindset dari jutawan. Alright? Kalau saya boleh, anda pun boleh. Okay, kita ada teknik yang betul-betul memang saya dah try, memang is agak berkesan. Bagaimana nak study ni, bagaimana nak buat tu, macam mana nak trading hari-hari. Right, so let's go. Kita akan tengok bagaimana live seorang ahli CDG. Point of view kehidupan seharian ahli CDG. Berapa harga Bitcoin tengok grup lah ada apa update dalam grup 60 Club ni. Ui, pagi ni kecoh kisah Luna. Banyak juga update. Awal pagi dah banyak update macam ni pasal crypto market, futures dan sebagainya. Okey, kisah Luna. Dah time tu buat kerja dia. Awal pagi dah banyak update macam ni pasal Ish, lah lama kerja ni, time untuk rehat ni. Saya tengoklah apa update dalam 6 digit club ni.
Oh, banyak update pasal apa strategi. Banyak benda nak kena baca ni. Ada banyak discussion dalam group. Sekarang saya masuk dalam kripto lah, yang mana yang best untuk entry. Alamak, bos message suruh hantar kerja. Alamak, busy tak sempat ni. Apa kata? Saya tengok kat Telegram kan ada group signal. Kita bayar mahal. So, tengok group signal lah pula. Senang sikit kita nak trading hari ni. Tak ada masa lah, busy sangat lah kerja. Oh, yang ni signal yang keluar 30 minit tadi. Banyak juga signal long ni. Gila lah. Yang target semua dah capai Short term. Power lah result main dekat crypto signal ni. Dah lah, crypto signal ni lifetime. Okay, Gal, saya tengok Gal lah. Boleh entry lagi tak Gal ni? Ke saya terlepas? Masuk Binance sekejap. 6.533. Masih sempat ni. Masih lagi dalam area buy. Saya pergi belilah. Okay, saya buy dulu. Nanti saya jual. Busy pun saya still boleh guna group signal nak trade. Tak ada masalah pun. Pakai handphone je nak trade. Saya free lah hari ni. Nak baca sikit lah pasal Elmo trading ni. Ada beratus ebook nak kena baca. Besar folder material ni. Nak baca lah sikit-sikit slow. Tak faham, saya tanya dalam group. Ada mentor yang akan kongsikan tips soalan-soalan yang saya tak tahu ni. Kita baca sikit lah. Hari tu dalam kelas ada ajar pasal support resistance ni. Tengok sikit lah apa dia punya teori fundamental ni. Support macam ni. Okay, resistance ni kat atas. Okay. Downtrend. Narik. Okay lah. Banyak juga jenis-jenis training kita boleh pakai ni. Banyak Alah, malas lah nak baca ebook. Tak ada video ke? PDF je. Ada video juga. Banyaknya video. Menarik ebook dia pun best juga. Ini kalau saya beli kat luar mahal ni. Tier 1, Tier 2, Tier 3. Siapa tu market mover, siapa market maker dan apa tugas mereka. Okay. Alamak, tak sempat nak join kelas kripto mingguan ni. Tak apa, kita ada rakaman ni. Kita masuk dalam jam. Macam biasa, masuk dalam guide. Hari tu dia cakap kena tengok latest revision fundamental advance sebab kita dah masuk fasa crash. Ni dia. Menarik ni. Tengok sekejap lah. Sejam lebih ke lah. Pada masa ni saya tengok lah video. Setiap kelas ni penting ni. Rugi kalau terlepas. Penting juga ni. Tengok je lah guide 1 macam mana. Guide 1, pandangan syariah pasal kripto. Hukum kripto pada pandangan. Kripto halal ke tidak. Okay, yang guide 2 ni optional. Tutorial. Macam mana nak install apps. Nak pakai CoinStat. Ada lagi. Coin tutorial. Betul. Option 3, guide 3 beli dan jual USDT. Guide 4 macam nak pakai robot. Ni contoh robot pakai Royal Q lah. Yang kaedah 5 yang Telegram Signal. Yang saya selalu pakai. Masa-masa pakai Telegram Signal. Yang ni kaedah guna bahasa tadi. Yang ni yang Google Drive 10 GB. Yang ni yang public lah. Public ni kelas dia agak general lah. So kalau saya tak berapa faham sangat, boleh kau tengok. Suka-suka tengok macam mana penjelasan kripto ni untuk orang awam. Yang ni welcome session. Welcome session ni dah berapa session dah. Ni slide page dia. Yang ni yang paling latest ni. Guide 9 Bitcoin yang makin update. Kenapa bulan April ni banyak sangat kelas pasal Bitcoin update? Baru saya ingat. Sebab crash kripto ni akan berlaku pada bulan Mei. Nasib baik saya jual hari tu. Dalam grup berapa kali cakap jual, take profit sebab bulan Mei akan crash. Okay, guide 10 ni fundamental, ni basic. DCA, Bitcoin halving, summary, apa lagi trading fundamental. Ni DCA root, economic. Ada economic analysis dalam term strategy. Macam mana economic analysis? Okay, betulnya capital management. Okay, yang ni kita pasal proof of work. Staking pula. Dekat staking ni tunjuk coin apa yang boleh buat gandan banyak. Sini pun ada tutorial. Okay lah, ada tutorial. Kalau tak tahu boleh tengok. Okay, yang ni yang technical analysis ni. Yang ajar cara nak trading ni. Okay, SNR. Tadi saya baca tadi SNR, indicator entry dan exit, candle bar pattern. Nampak tajuk macam basic je. Explanation sampai 2 jam. Alah, aku tak power kat, tak tahu lah. Dah berapa kelas dah ni. Patutlah dalam grup-grup ramai yang main besar. Sebab diorang dah faham kot. Dah jelas. Dah tiba masanya untuk aku main besar. Dia dah pesan dah. Masa market crash ni adalah masa kita kena main lebih besar. Menarik Begitulah kehidupan seharian saya bersama dengan CDJ Club. Hari-hari penuh dengan ilmu. Daripada awal pagi, market update. Dalam free boleh guna Telegram Signal untuk kita entry dan exit. Setiap minggu ada kelas. CDJ Club ni penuh dengan ilmu. Patutlah mereka ni nak lahirkan 100 jutawan dalam 2026. Kelas ni unlimited. Lifetime. Belajar sampai mati. Kalau aku belajar bertahun-tahun bersama CDJ Club, takkan tak ada jutawan tu. Aku kena bina aku punya skill daripada semasa ke semasa. Itulah perjalanan aku setiap hari dalam CDJ Club. Sentiasa belajar, buat.
sampai ke level yang tahir. Kita akan bermain game shitcoin yang paling high risk, di mana shitcoin ini akan mampu menjana keuntungan sampai beribu kali ganda. Strategic Club ni dia akan ajar shitcoin ni pada tahun hadapan 2023. Sebab masa itulah masa terbaik untuk kita main shitcoin. Sekarang ni kita belajar fundamental advance. Jika korang dah selesa dengan kehidupan korang, jangan masuk Strategic Club. Kerana dalam Strategic Club banyak benda yang korang perlu lakukan untuk menjadi jutawan kripto. Right? Itu saja. Right, so CG Club ni dia mudahkan. Kenapa CG Club ni dibuat? Sebab dia nak mudahkan perjalanan tau. Sebab nak masuk dalam kripto ni dia agak laju. Dunia kripto ni laju. Banyak benda anda perlu update setiap hari. Right, jadi apa kelebihan CG Club ni? Kita dah tapis benda tu awal dan kita akan kongsikan benda tu dalam grup. Apa strategi bulan ni? Apa strategi bulan depan? Jadi bila anda dah tahu, anda dah ada jawapan bocor, jadi senanglah anda untuk membuat pilihan tindakan apa yang anda nak gunakan. Right? So, okay, ini adalah kategori yang join CG Club. Kita ada orang yang betul-betul kosong dalam kripto, tak pernah main kripto. Kita juga ada orang yang pernah terdedah dengan kripto, pernah tengok Bitcoin harga rendah, betul harga mahal, tapi dia tak beli pun. Right? Dia tak beli. Ada juga yang rugi banyak dalam kripto. Dah main kripto dah. Dia bekas forex kan, dia gunakan skill forex main kripto. But the thing is, kripto ni banyak fake out. Maksudnya even korang guna technical analysis ni memang betul-betul 100% tepat. Bullish lah apalah. But the thing is, dalam kripto ni banyak fake out. Dia banyak buat tipu je. Patutnya bullish, technical cakap bullish, dia jadi bearish. So kenapa? Sebab technical analysis tu dia hanya 50% je correct. Another 50% korang kena cover dengan economic analysis. Banyak benda korang kena kaji before korang tahu pergerakan dia akan naik ataupun turun. Alright, tapi benda ni kita akan bantu juga dengan CG Club. Kita akan bagi jawapan bocor. Alright, dan ada juga yang dah buat duit dan kripto tapi masih sedikit. Dia dah main Luno sendiri, dia masih sikit kata tak best, tak berbalik. Memang aku dapat profit tapi dia tak berani nak main besar. Sebab apa? Dia tak ada kefahaman detail. Kenapa perlu apa basic kripto ni? Kenapa dia boleh pergi jauh? Apa ekonomik dia? Apa utility dia? Apa sebab dia? Apa ekonomik yang government tengah buat sekarang? Apa investor yang tengah buat sekarang? Apa hedge fund tengah buat? So bila kita dah ada info-info ni, keberanian untuk buat decision tu lebih tinggi sebab anda ada banyak information. Alright, anda ada banyak basic, anda ada banyak kefahaman, anda ada community lagi. Jadi yang macam ni pun ada juga yang join CG Club. Sebab apa? Dia nak pergi lebih jauh. Right? Pergi lebih jauh. Dan ini adalah perjalanan CG Club dalam kripto. So pertama kita akan cover fundamental. So fundamental is benda basic dalam kripto, asas kripto, apa tu kripto sebagainya, right? Dan kita akan ajar pasal economic analysis, di mana benda economic analysis adalah benda penting untuk kita nilai coin tersebut sama ada dia akan naik ataupun turun, sama ada dia akan good for investment ataupun good for trading, right? So economic analysis is quite important, is a fundamental. Dan fundamental ni kita main yang low risk, which mean fokus ke investment kripto. Macam apa yang saya ajar kongsi hari ni, saya ajar korang bagaimana nak invest. Saya akan ajar korang trading sebab trading kripto ni high risk. Banyak benda korang kena faham sebelum korang boleh main trading. Tapi untuk orang awam, kalau anda faham investment pun dah okey sebab ia sangat-sangat low risk. Alright? Dan profit daripada low risk ni pun boleh dapat besar lah, 200 hingga 10,000%. Alright, tapi dia bukannya bulanan lah, dia tahunan lah. Right, tahunan. Itu fundamental. So after cover fundamental, kita akan masuk ke medium risk. Kita akan masuk lebih advanced sikit, economic analysis. Lepas tu trading crypto ni kita akan masuk medium punya level. Right, so yang ni fokus pada income bulanan. Lepas tu kita akan try masuk ke, kita akan syllabus akan bawa masuk ke high risk trading. So high risk trading ni quite high risk, tapi income harian dia besar lah. Yang ni kalau anda nak fokus income. Right, tapi setakat ni kita delay lagi masuk high risk sebab market tengah bear. So bila market bear, kita akan tukar strategi ke fundamental. Sebab masa bear ni sahaja yang masa untuk kita invest. Habis pada bear market dah tak ada masa untuk invest dah. Korang kena fokus dengan trading lah apa semua. Right, dan yang terakhir yang saya tak akan ajar lagi sebab dia sangat-sangat high risk, super high risk trading adalah shitcoin. Dalam ni banyak gila scam coin. But the thing is income harian ni besar lah, 100% income harian. Income bulanan pun boleh dapat sampai 10,000%. Tapi dia sangat-sangat high risk lah. Right? Dan dia sangat-sangat memerlukan masa. Kalau saya cerita
Kalau medium risk, high risk trading, dia gabungan economic analysis dengan dengan technical analysis. Kalau shitcoin 100% economic analysis je. Sampaikan kita kena kaji coding dia. Sampaikan kita kena kaji siapa yang buat coin ni. Alright, shitcoin memang sangat-sangat memenatkan. Tapi itu dah last lah. Memang besar profit. But the thing is, kalau korang dah cover fundamental, medium risk, high risk trading, insyaAllah korang boleh masuk ke arah shitcoin. Ini dah perjalanan CG Club Crypto, dan CG Club ni dia lifetime. Sebab kita bukannya nak kita bukannya nak korang berjebat duit je. Kita nak korang betul-betul financial freedom. Bila financial freedom, korang nak pergi lebih jauh, korang boleh masuk 7 Digit Club. Itu adalah game yang sebenar. Yang sebenarnya saya nak buat CG Club ni supaya saya dapat lahirkan orang yang masuk dalam 7 Digit Club. 7 Digit Club ni, kalau korang nak dapat 1 juta, korang nak buat 10 juta, 20 juta, 30 juta, korang boleh buat masuk 7 Digit Club. Itu adalah game yang buat bisnes. Bukannya main tradingnya, korang buat bisnes kripto. Alright? Okay, itu adalah sebelah sikit perjalanan kripto, dan benda ni lifetime akan sentiasa belajar. Right? Dan si club ni, kita ada kelas mingguan, kita ada e-book. Dan kelas mingguan ni dia ada recording. Maksudnya setiap kelas kita akan ada recording, dan korang boleh lihatlah satu had bila-bila korang free. Right? Dan kita ada WhatsApp group. So WhatsApp group ni adalah benda penting di mana saya akan kongsikan strategi-strategi. Bila market nak crash bulan depan, kita dah bagi awal lah. Sebulan awal kita bagi. Okay, standby. Bulan Mei market akan crash. 8 kali saya bagi remind. Right? So memang boleh collect profit bulan April kan, hari turun yang betul dengan end. Memang boleh collect profit. Ada yang dapat 70%, 80% dalam masa sebulan je. Ada yang buat 200% dalam masa sebulan. But the thing is, kena jual. Sebab apa? Sebab bulan Mei is bulan crash. Which is definitely crash lah. Itu kelebihan. Bila mana kita faham economic analysis, korang boleh fokus bagaimana perjalanan kripto. Dan sekarang ni, even harga dia rendah, masih lagi belum bottom. Sebab it based on economic analysis. Okay, itu yang kelebihan economic analysis lah. Korang betul-betul terpandu. Right? Dan kita juga ada crypto signal, di mana kita bayar trader-traders yang full time untuk buat signal. Tapi signal ni bukan 100% tepat. Dia ada cara bagaimana benda ni boleh 100% tepat. Sebab technical crypto signal dia guna technical analysis. Right? Economic analysis korang kena kuasai dulu. Bila korang dah kuasai, korang boleh guna benda ni. Ataupun bila saya bagi hint, okay guys, sekarang ada musim bullish. Bila mana musim bullish, signal ni memang sentiasa kena. Tapi bila mana bear market, signal ni dia kadang-kadang dia tak kena banyak, kena sikit je. Sebab dia banyak fake out. Right? So, kenapa CDG Club ni? Sebab kita nak buat kripto ni jadi mudah. Kalau korang yang baru-baru nak explore, memang susah tau. Korang akan buat banyak silap. Tapi bila mana dalam CDG Club ni, dia akan bantu korang untuk jadikan benda ni mudah. Korang dapat jawapan bocor lah. Korang ada guide, korang ada mentor. Alright? Korang ada kelas lagi untuk fahamkan punya fundamental, technical analysis, cara nak trading. So, benda ni jadi mudah untuk orang awam. Right? So, kesimpulan dia, dalam CG Club ni, anda akan tahu segala macam pantang larang dan risiko dalam dunia kripto. Anda tahu langkah seterusnya untuk esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, apa strategi dia. Okay? Dan anda akan dibimbing oleh mentor dan sifu. Right? Kita dalam CG Club, kita ada mentor-mentor yang akan bimbing korang lah yang baru masuk. Tapi dalam grup besar, insyaAllah saya sendiri yang akan bagi the big view, apa game plan next month. Right? Sekarang ni kami orang dah standby stablecoin. Kami orang tengah tunggu betul-betul bottom all in, semua saving. Alright, betul-betul semua nak jadi jutawan dan CG Club. Right? Namun selepas 4 tahun, bila anda keep belajar, insyaAllah anda boleh capai jutawan kripto. Bila dah dapat jutawan, anda it's up to you lah untuk anda nak berhenti kerja ke apa. Anda dah financial freedom. Right? So with this knowledge, crypto trading anda boleh buat duit hari-hari tau. Crypto ni senang buat duit. Jika anda tahu cara dia. Senang sangat nak buat duit. Kalau nak buat duit, korang boleh buat duit hari-hari. Tapi korang perlu belajar lah. Dia bukannya sekejap terus power dia ambil masa. Saya pun 8 tahun 8 tahun main crypto. Tapi 4 tahun buat salah. 4 tahun lagi kira macam dah tahu cara lah. Dah tahu formula. Right, itu saja. So ada question answer. Korang boleh tanyakan soalan. So kalau korang berminat nak masuk CD Club, okay, ni adalah link dia, airdropman.com. Okay, right, kalau ada soalan boleh chat.
Okay, alright. Kalau ada soalan, saya harap apa yang anda dapat daripada webinar ni, anda gunakan ilmu yang beli kripto yang pertama tu kat Luno, anda try, explore je. Saya pesan kepada anda, jangan menyesal, beli je. Beli je, even RM50 pun kalau anda nak try, beli je. Sebab saya beritahu tahun depan harga dia dah takkan dapat harga sebelum ni. Sekarang bear market, tahun depan consolidation punya phase. Harga dia lebih tinggi pada harga bear market. Jadi, you make your decision, take action. Korang dah belajar dalam webinar ni, korang terus buat. Beli terus kripto yang pertama. Tapi kalau korang nak pergi lebih jauh, korang betul-betul nak buat jadi jutawan, nak belajar lebih banyak belajar, betul-betul nak ada support group dan sebagainya, anda masuk CDG Club. Right? Dan selepas anda graduate, dah habis CDG Club tu, dah habis syllabus, kita akan pulang kembali segala duit anda tu dalam bentuk coin. Sebab kita pun tengah develop coin. Kripto sendiri. Okay? Alright, kalau tak ada soalan, itu saja untuk malam ni. Terima kasih kerana bersama dengan saya dalam webinar ni dalam sejam lebih dan masih setia bersama saya. Alright, saya doakan anda sukses dalam kripto. Itu saja. Bye. Assalamualaikum. Malam. Bye-bye. Right, bye. Assalamualaikum.